Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama kami dalam segmen Dari Wanita untuk Wanita khas daripada Lubna TV. Dan kali ini kita bawakan tajuk untuk anda semua, iaitu adik-adik mari mengundi. Jadi untuk bersama kita dalam rancangan ini, jadi saya nak memperkenalkan panel yang kita bawakan pada hari ini adalah Ustazah Asma Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Kak Asma, selaku pengarah Amirah Negeri Terengganu, yang sama-sama kita akan kongsikan tentang politik, tentang wanita muda di Negeri Terengganu ini. Jadi tanpa saya membuang masa lagi, mungkin saya boleh tanya khabar macam mana hari ini, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi mari kita teruskan untuk soalan yang pertama lah. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Mungkinlah Kak Asma boleh kongsikan kepada kita semua ni lah tentang komposisi pengundi muda di Negeri Terengganu ini kepada kita semua. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada Fatimah Din selaku moderator slot segmen kita pada hari ini, dan yang dikasihi kepada semualah para penonton yang menyaksikan bual bicara kami berdua pada hari ini. InsyaAllah bagi menjawab persoalan berkaitan dengan komposisi pengundi wanita, khususnya pengundi muda lah di negeri Terengganu kita. Kalau kita lihat kepada data ataupun statistik lah jumlah pengundi di Malaysia kita pergi ke Malaysia dulu di Malaysia kita hari ini, dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu, jumlah pengundi adalah sebanyak 14,940,624 orang. Ramah tu. Tu dalam PRU yang umum yang ke-14. Tapi kalau kita tengok kepada PRU yang ke-15 baru-baru ini, jumlah semakin meningkat, iaitu sebanyak 21,173,638 orang. Maknanya secara orang kata drastik jumlah tu naik kepada 6 juta lebih undi ataupun pengundi baru. Kenapa meningkat terlalu drastik tadi? Sebabkan kita ada diwartakan undi 18 bermula pada 15 Disember 2001. Kita telah berkuat kuasa umur 18 tahun layak untuk mengundi, dan mereka boleh mengundi secara automatik. Oleh kerana itu, sebab itulah pertambahan jumlah pengundi, khususnya pengundi muda lah di negeri Terengganu juga meningkat. Jadi berapa orang jumlah pengundi di Terengganu kita? Kita tengok kepada statistik secara umum, jumlah pengundi Terengganu merangkumi lelaki perempuan secara keseluruhannya adalah sebanyak 922,856. Ini jumlah dalam pilihan raya umum yang ke-15 baru-baru ini. Dan kita akan mengundi lagi pada 12 Ogos nanti. Dan jumlah untuk kemasukan baru lagi pengundi umur 18 yang dah cukup umur, maka jumlah akan mencapai kepada 930,894 orang. Lagi besar jumlah dia lah. Kalau kita tengok pecahkan antara lelaki dan perempuan, lelaki 464,726 bersama 49.92%, dan jumlah wanita 466,168 orang bersamaan 50.08%. Maknanya jumlah orang puan lebih ramai lah daripada orang lelaki. Ini jumlah pengundi. Jadi sebab tu orang puan ni besar peranan dia lah, memberi satu kata momentum yang sangat hebat lah untuk pilihan raya. Dan beza dia 1,000 lebih cukup antara puan dengan lelaki. Dan kita tengok pula statistik pengundi wanita ataupun pengundi muda lelaki dan wanita lah. Sebab kita Terengganu ni kita campur sekaligus dalam data ni, dia tidak ada perincian. Kita boleh lihat jumlah pengundi anak muda
yang berumur 18 hingga 39 seramai 523,578 orang pengundi. Sejumlah yang sangat besar jugalah ya. Sebab itulah kita harap dengan jumlah yang ada ini memberi kesan ataupun memberi satu kekuatan lah untuk anak muda keluar mengundi pada 12 Ogos nanti. Dan kalau kita tengok lagi dalam ranking anak muda yang berumur 18 hingga 20 tahun, Terengganu kita ni adalah kata ranking tempat yang kedua daripada negeri-negeri yang lain. Maknanya 56.8% jumlah anak muda yang ramai lah. Jadi sebab itulah dalam pilihan raya umum ke-15 baru ni kita lihat ada satu gelombang yang besar daripada anak muda. Okey, saya jawab dia soalan Okey, alhamdulillah. Tadi Kak Asma telah kongsikan tentang komposisi tentang pengundi muda yang berada di negeri Terengganu tadi. Jadi nak cover tadi tu jumlah yang sangat besar dan bermakna sangat besar jugalah tanggungjawab kita untuk memberi kesedaran tentang politik, tentang kesedaran tentang politik dan anak muda itu sendiri. Jadi sama-samalah kita laksanakan tanggungjawab untuk menentukan siapa pemimpin kita pada 12 Ogos nanti ya. Jadi seterusnya mungkin Kak Asma boleh kongsikan tentang pandangan Kak Asma sendiri tentang kesedaran politik anak muda sekarang ni kepada para penonton. Mungkin ramai lagi yang nak tahu ni macam mana keadaan anak muda yang sekarang ni ada persepsi tentang politik yang kata politik ini kotor, politik ini mungkin memeningkan kepala, sekejap begini, sekejap begitu. Jadi macam baik tak perlu pun ambil cakna tentang politik ini. Baik teruskan hidup macam biasa tanpa fikirkan politik. Tanggapan mereka inilah sebenarnya perlu diperbetulkan. Jadi mungkin Kak Asma boleh berikan pandangan daripada sudut peribadi Kak Asma. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan dia berkaitan dengan kesedaran politik, kesedaran anak muda lah terhadap suasana politik yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat dalam pilihan raya umur yang ke-15, sebab kita rasa hangat lagi, masih terasa lagi bahang pilihan raya umur yang ke-15 baru ini. Sama juga kita lihat kebimbangan, kerisauan kita terhadap anak muda. Macam mana sebab mereka baru akan mengundi untuk kali yang pertama yang umur 18 ni, dan juga bagi yang dah mengundi pun akan merasai suasana yang berbeza. Sebab dengan situasi politik yang tidak stabil, berlaku perubahan-perubahan politik yang berbagai, yang menimbulkan berbagai persepsi dan juga orang kata perasaan, menimbulkan pelbagai perasaan kepada kita semua, khususnya kepada anak muda itu sendiri. Mereka mungkin ada beberapa perasaan sebagaimana yang disebutkan tadi, tohmahan-tohmahan dan juga fitnah-fitnah yang berlaku menyebabkan kadang-kadang setengah mereka ni merasakan politik ini tidak penting kepada mereka, dan ada juga yang merasakan politik ini adalah perkara yang perlu diambil bahagian dalam isu-isu yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita lihatlah walaupun pelbagai isu-isu yang berlaku, tapi sebenarnya dia membuka minda anak muda kita. Sebab apa? Sebab sekarang ni dunia di hujung jari. Ya, semua anak-anak muda mempunyai kata ruang ataupun akses yang sangat besar untuk mereka mengikuti perkembangan politik di negara kita, khususnya di negeri kita sendiri. Jadi sudah tentulah mereka melihat apa-apa yang ada di dalam dunia medsos itu sendiri, sama ada yang positif ataupun negatif, dan sedikit sebanyak ia boleh mencetuskan kesedaran. Memang kita kata berbanding dengan zaman dulu, maknanya tidak ada teknologi yang canggih, maknanya maklumat tu kita nak kena tengok TV, nak kena kata melalui hubungan sosial kan, program-program. Tapi bila dah ada dalam dunia digital ni, maksudnya anak-anak muda boleh dapat maklumat dengan mudah dan mereka terdedah kepada isu-isu politik. Jadi sebab itulah kita lihat bila gelombang PRU yang ke-15 ini memberi satu gelombang yang sangat luar biasa lah, terutamanya dari kalangan anak muda. Sokongan anak muda terhadap kita khususnya di negeri Terengganu, kita melihat macam mana PAS memperolehi 8-0. Maknanya mereka sepenuhnya memberikan sokongan dan kepercayaan kepada kerajaan PAS. Jadi sebab itulah saya rasa
kesedaran tu telah ada. Sebahagian besarnya telah wujud di dalam anak muda kita pada hari ini. Cetusan daripada gelombang-gelombang yang kita wujudkan. Gelombang hijau, gelombang kita kata Kebangkitan untuk anak kebangkitan, untuk ubah kerajaan yang sebelum ni kepada kerajaan yang lebih baik. Semua tu memberi satu momentum lah kepada anak muda kita. Jadi kita harap insya-Allah kesedaran ini dan juga semangat yang ada pada pilihan raya umum yang lalu dapat diteruskan dan dirancakkan lagi dalam pilihan raya yang akan datang ini, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Asmat kerana telah menjawab tentang pandangan yang telah diberikan tadi. Kabarnya yang sebenarnya anak muda hari ini lebih celik sebenarnya daripada dulu. Dulu mungkinlah nak kata kesedaran tu dok ramai mana, tapi disebabkan PRU ke-15 baru-baru ini kata masih terasa bahangnya, masih terasa gelombangnya, dan kita akan meneruskan gelombang itu untuk PRN untuk 12 Ogos nanti. InsyaAllah kita harap semua anak muda ni tidak bencikan politik, tetapi lebih mengambil cakna tentang politik tanah air, khususnya di negeri Terengganu ini, untuk melihat, menghijaukan negeri Terengganu dengan 32 kosong. InsyaAllah. Itu adalah matlamat PAS Terengganu sendiri untuk menghijaukan negeri Terengganu 32 kosong. InsyaAllah di setiap don, dalam 32 don di negeri Terengganu, kita harapkan supaya kemenangan berpihak kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS, dan anak muda memilih parti yang mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera. Jadi seterusnya, tadi kita dah maklum, kita dah kongsi tentang kesedaran anak muda. Tapi dan ada sebenarnya anak muda yang dia dah sedar, tapi belum tentu dia pergi turun mengundi. Ada yang sedar tapi tak turun mengundi. Ada yang sedar, ada yang turun mengundi dan laksanakan tanggungjawab. Jadi yang kita mahukan adalah anak muda itu tahu kepentingan mereka tu mengundi dan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia yang menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin mereka dalam kalangan orang-orang yang orang kata beriman, bertakwa kepada Allah, melaksanakan tanggungjawab, menjaga maruah sebagai seorang Islam, dan seterusnya dapat memberi khidmat terbaik kepada rakyat yang dipimpinnya. Jadi mungkin Kak Asmat boleh kongsikan kepada kita semua. Baik, terima kasih kepada Ima. Jadi kepentingan mengundi, kepentingan mengundi khususnya kepada anak muda. Kenapa kita perlu turun mengundi pada 12 Ogos nanti? Sama seperti mana dalam isu-isu yang disebutkan sebelum ni, bagaimana anak muda ada yang tidak mengambil peduli tentang politik. Itulah yang kita nak fokuskan kepada anak-anak muda yang masih merasakan bahawa politik ataupun turun mengundi ni tidak penting. Jadi saya juga nak menyeru dan mengharapkan kepada anak muda semua supaya kita menyedari bahawa ada satu pepatah menyebut pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kan? Anak muda adalah sebagai pewaris ataupun pelapis kepimpinan yang ada di dalam negara kita pada hari ini. Tetapi bagaimana kita nak membentuk belia-belia wanis anak-anak muda ini supaya mereka cakna, mereka peduli kepimpinan yang ada pada hari ini daripada siapa yang mereka nak pilih, mereka nak lantik. Sudah tentulah apabila diberi peluang yang besar setelah berumur 18 tahun ini, mereka telah diberi kelayakan untuk mengundi. Mereka perlu tahu bahawa sangat penting dan wajib, kalau ikut hukumnya wajiblah mereka mengundi ataupun melaksanakan tanggungjawab, kerana ini adalah satu amanah yang perlu dilaksanakan oleh semua rakyat Malaysia kita, setelah mana mereka cukup ataupun layaklah untuk menunaikan hak tersebut. Bila kita kata umur 18 tahun ni, banyak dah peluang mereka, orang kata dah layak untuk membayar cukai, memohon lesen perniagaan, boleh memohon pinjaman kewangan, boleh menyertai pasukan polis dan tentera, mereka layak berkahwin, serta banyak lagi peluang-peluang lain, termasuklah dalam memilih ahli-ahli pemimpin. Jadi sebab itulah apabila kita diberi peluang,
kita tidak boleh mensia-siakan peluang tersebut. Kerana satu undi itu sangat berharga. Apabila kita berjaya menaikkan kepimpinan yang baik, kepimpinan yang stabil, yang prihatin, maksudnya yang boleh memulihkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam negara kita, pahalanya tu kita dapat bersama. Sebab besarnya. Tapi bila kita memilih pemimpin yang korupsi, pemimpin yang rasuah, pemimpin yang penipu, pemimpin yang tidak peduli kepada rakyat, yang menzalimi rakyat, maka kita juga akan menanggung dosa sebab kita yang pilih. Kita mengangkat dia sebagai pemimpin. Dan kalau kita kata kita nak berada di golongan yang ketiga, tidak memilih. Tidak memilih. Maksudnya kalau pilih kan salah. Kalau tak pilih kan kita rasa kan tak apalah, tak pilih. Tapi tak buat apa-apa langsung. Maksudnya kita tidak mengundi, sebenarnya sama juga. Sama juga kita menyokong ataupun kita memberi kepada peluang orang yang tidak selayaknya menjadi pemimpin naik. Sebab apa? Sebab kita tidak mengundi tadilah. Sedangkan di pihak yang lain, mereka nak naikkan pemimpin-pemimpin yang tidak sepatutnya disebabkan mereka turun mengundi, mereka menang dan mereka memperolehi bilangan yang banyak menyebabkan kita yang rugi. Jadi kitalah yang terpaksa menanggung 5 tahun lagi. Sanggup ke anak-anak muda hari ini yang merupakan pelapis kepimpinan akan datang yang akan melalui setiap hari kehidupan kita ke depan ini? Sanggup ke kita menunggu 5 tahun lagi pula untuk mengubah? Jadi sebab itulah pentingnya di usia yang telah diberi peluang ni, kita sama-sama turun mengundi dan menunaikan tanggungjawab kita supaya semua kebaikan yang kita dapat sebarkan ini dapat diperolehi manfaatnya. Kita kata kerajaan yang ada pada hari ini kerajaan PAS di Terengganu kita. Banyak manfaat, banyak perubahan, banyak sangat kebaikan ataupun tawaran-tawaran, kebajikannya, kesihatannya, ekonominya, daripada bermula daripada dia lahir, bantuan diberikan sehinggalah kepada meninggal. Maksudnya kepada warga pencen, warga emas, semuanya mendapat dan menikmati kata manfaat daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi sebab itulah kita boleh lihat perbandingan di negeri-negeri yang selain daripada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan PAS pada hari ini, banyak kata kekeruhan yang berlaku, kezaliman yang kata ketidakadilan yang berlaku kepada khususnya anak-anak muda itu sendiri, mereka tidak terbela. Jadi sebab itulah pentingnya anak muda bersama-sama mengikuti perkembangan politik dan mengambil cakna dan peduli kepada apa yang berlaku di sekeliling kita. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengambil peduli tentang urusan orang Islam, maka mereka bukanlah dari kalangan kami. Maksudnya nak ke kita ni tidak berada di kalangan ummatun Nabi, umat Nabi. Yang Nabi kata yang bersama, yang peduli tentang umat Islam sahaja. Jadi sebab itulah kita tak boleh duduk dalam dunia kita sendiri, dalam kepompong kita sendiri. Apa yang berlaku pada jiran kita, apa yang berlaku kepada adik-beradik kita, masyarakat kita, semuanya akan berkait dengan diri kita juga. Kita tidak boleh mampu hidup berseorangan. Jadi sebab itulah kesusahan-kesusahan yang dialami oleh rakyat mestilah kita sama turut merasai bersama. Jadi pentinglah untuk kita membuat perubahan, kerana melalui sistem pilihan raya yang ada sahajalah kita dapat mengubah kepimpinan yang kita nak. Jadi menjawab soalan tu, hukumnya dan wajib dan juga penting sangat anak muda menyertai ataupun turun mengundi nanti. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Asma di atas jawapan yang telah diberikan betapa pentingnya undi. Betapa pentingnya satu undi menentukan siapa pemimpin yang akan mengemudi negara kita nanti. Jadi marilah kita sama-sama laksanakan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia, anak Terengganu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab melaksanakan ataupun turun mengundi, memilih pemimpin yang betul-betul layak untuk kita angkat, bukannya pemimpin yang korupsi, yang rasuah, yang membuat kekacauan ataupun membuat perkara-perkara yang mungkar. Jadi sangat penting kita laksanakan tanggungjawab kita. Jadi tadi kita tahu dah betapa pentingnya mengundi, dan sekarang kita nak tahu apa persediaan kita nak turun mengundi. Adakah kita tahu penting ni aku turun mengundi, tapi
apa persediaan aku, apa bekalan kita nak turun mengundi, apa yang persediaan kita kena lakukan sebelum kita betul-betul memilih, sebelum kita memangkah pilihan kita di atas kertas undi pada 12 Ogos nanti. Jadi Kak Asma tolong jawab, ramai ni yang nak tahu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita kata tadi dah ada kesedaran, dah tahu nak mengundi, macam mana pula nak mengundi kan? Betul lah anak-anak muda ni, mereka tertanya-tanya apa persediaan yang mereka perlu buat sebelum mereka turun mengundi. Secara ringkasnya, Kak Asma sebut ada 3 persediaan yang perlu kita adalah bagi semualah, bukan anak muda saja, semua kita sepatutnya perlu membuat persediaan ini. Yang pertamanya persediaan pemikiran kita, mental kita. Maksudnya kita kena tahu pemimpin siapa yang kita nak pilih ni, daripada parti mana yang kita nak pilih dan siapa pemimpin, dan kita kena kenal calon tersebut. Kita kena study dulu calon-calon, walaupun kita kata nak pah dah ni, tapi sekurang-kurangnya kita ambil tahu juga maklumat-maklumat berkenaan dengan calon yang kita nak pilih tu. Takut nanti tengok muka tu macam sama, biar sama je. Tapi tak ingat nak tengok logo dia ke apa ke kan. Jadi kadang-kadang tak tahu maklumat, nama pun kadang tertukar. Sebab tu nak kena study jugalah. Selain daripada kita kena tahu kata dari sudut data maklumat pemimpin tersebut, macam mana dari sudut nak mengundi tu sendiri, apa maklumat bila nak pangkah tu macam mana. Jadi ilmu lah persediaan dari sudut maklumat. Maklumat kita kena dapatkan. Nak turun mengundi kena bawa IC kan, kena pergi tengok dulu kat SPR, maksudnya macam mana prosedur dia bila kita dah pergi ke tempat mengundi, apa yang perlu kita buat. Sekarang ni banyak dah SPR dah bantu untuk siapkan, ada video-video kan, kita boleh tengok daripada simulasi PRN yang lepas. Jadi insya-Allah dia membantulah anak muda. Yang keduanya dari sudut persediaan fizikal, kesihatan. Kesihatan kita perlu juga kita jaga. Dalam masa kita nak turun pilihan raya ni, kena jagalah pemakanan kita dan kesihatan kita semua tu, supaya kita dapat turun dalam keadaan yang sihat dan keadaan kita kata fresh, boleh berfikir dengan baik. Tak ada orang kata keadaan serabut kan, dan keadaan kita kata last sekali jadi keliru pula. Jadi tak boleh. Pemikiran dan juga kesihatan sangat penting lah supaya kita dapat turun mengundi. Dan yang ketiga sekali, yang terakhir adalah persediaan dari sudut spiritual kita, dalaman kita. Sebab apa-apa pun yang kita buat ni, kita perlu bergantung pada Allah. Kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Kita kena istikharah kalau kita rasa masih keliru, kita masih kelabu lagi, tak nampak nak pilih siapa kan. Istikharah, kita minta dengan Allah Ta'ala dan kita solat hajat. Solat hajat, minta ya Allah berilah petunjuk kepada aku untuk aku memilih calon ni, dan sekiranya aku memilih calon ini, kau permudahkanlah ya Allah urusan aku nak mengundi ni. Jadi kita kena banyak berdoa, solat hajat, moga Allah beri kemenangan dan Allah beri petunjuk kepada kita. Sebab yang membuka hati kita adalah Allah Ta'ala. Kita boleh beritahu kan, kena undi macam ni, kita dengar apa maklumat semua, tapi hati kita ni Allah yang pegang, maka kita kena minta doa banyak-banyak dengan Allah. Jadi penting yang ketiga-tiga persediaan ini perlu dibuatlah kepada kita semua yang akan turun mengundi. Dan kita harap insya-Allah dengan doa dan juga harapan yang besar daripada kami semua tadi, kita harap anak-anak muda dapat kata membuat persediaan inilah insya-Allah. Okey, alhamdulillah dah terjawab macam mana persediaan sebelum kita turun mengundi. Jadi apa yang boleh saya ambil daripada kongsian Kak Asma tadi, kita sediakan dengan persediaan pemikiran, pemakanan dan spiritual. Jadi pilihlah individu dan parti yang betul-betul kita rasa layak untuk menjadi pemimpin dalam kalangan kita, pemimpin yang terbaik. Mungkin saya boleh kongsikan satu doa lah yang sebelum kita nak mengundi ni, doa ya Allah kau pilihlah pemimpin yang paling baik dalam kalangan kami ini, angkatlah pemimpin yang paling baik dalam kalangan kami ini, dan jangan engkau pilih orang yang paling buruk dalam kalangan kami ini. Jadi insya-Allah semoga kita betul-betul dapat buat keputusan yang terbaik. Jadi soalan yang terakhir yang boleh saya berikan, Kak Asma boleh nyatakanlah seruan kepada semua anak-anak muda supaya turun mengundi
turun laksanakan tanggungjawab pada 12 Ogos nanti. Silakan. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih untuk soalan yang terakhir dan kata kesimpulan lah untuk slot kita pada hari ini. Jadi inilah masa yang saya tunggu untuk saya menyeru dan merayu kepada semua anak-anak muda yang berada di luar sana supaya turun mengundi pada 12 Ogos nanti, mentunaikan tanggungjawab kita. Seperti mana yang disebutkan tadi, tanggungjawab kita adalah satu amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Kita akan dipersoalkan siapa yang kita pilih. Kalau kita tak pilih, siapa? Kenapa? Alasan apa yang kita nak bawa di hadapan Allah SWT nanti? Maka fikir-fikirkanlah, wahai anak-anak muda sekalian. Kalau kita tidak peduli kepada kepimpinan ataupun kita tidak cakna kepada politik, jangan kita menyesal, jangan kita ungkit ataupun kita pertikaikan apabila ada pemimpin-pemimpin yang tidak baik ataupun yang mensia-siakan amanah mereka, seperti mana yang berlaku pada negara kita pada hari ini. Kita lihat bagaimana di negara kita pada hari ini, semua rakyat mengeluh. Semua rakyat merasai denyut kesusahan penderitaan dengan harga barang naiknya, dengan ekonomi yang semakin merudum, wang ringgit kita jatuh. Apa lagi? Semua dah orang kata merangkumi keseluruhannya, kita dapat merasai suasana politik yang sangat tidak stabil. Oleh kerana itu, inilah masanya untuk kita membuat perubahan. Walaupun orang kata negeri je yang pilihan raya tak dapat ubah di peringkat pusat persekutuan pun. Tidak, sebenarnya dengan adanya pilihan raya 6 negeri ini adalah sebagai suatu ketumbukan ataupun sebagai suara rakyat, kebangkitan rakyat untuk kita ubah, untuk kita nyatakan ketidakpuasan hati kita dan juga ketidakredaan kita kepada kepimpinan yang ada pada hari ini, kerana mereka telah menzalimi kita. Mereka telah melakukan perkara yang tidak sepatutnya sebagai seorang pemimpin, berbohong, khianat dan sebagainya. Maka kita perlu tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di atas kepimpinan yang tidak amanah ini. Jadi ini juga ada tanggungjawab kita bersama. Ia sangat penting. Jadi kita mesti buktikan dengan pilihan raya 6 negeri ini, kan, 6 negeri ini akan memberi satu signal kepada kepimpinan yang berada di atas sana bahawa rakyat sudah muak, rakyat sudah tidak boleh menerima lagi kepimpinan yang ada pada hari ini di Malaysia kita. Jadi sebab itulah kalaulah kita tidak peduli kepada politik, nescaya negara ataupun negeri kita ini akan dipimpin oleh ahli politik yang tidak pedulikan Islam. Ini yang kita sangat takut dan sangat bimbang. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada seluruh pengundi lah, terutamanya kepada anak muda, supaya kita sama-sama turun pada 12 hari bulan ini. Tak kira di mana sahaja anda berada, di luar negara, di luar daripada Terengganu, baliklah, pulanglah ke negeri Terengganu ini dan tunaikan amanah. Jangan berkira satu sen pun, sebab inilah satu-satunya peluang yang kita ada. Kalau kita disoal di akhirat nanti, kita tak mampu pun nak jawab. Sebab harta benda wang ringgit yang kita ada ini semuanya hanyalah sementara sahaja. Tak berbaloi, tak padan kita nak kena jawab di akhirat nanti. Jadi sebab itulah pentingnya sedar dan bertindak. Sedar dan bertindak. Bukan dengar saja, tapi kena turun, kena balik mengundi. Jadi insya-Allah kita doakan moga semua dipermudahkan oleh Allah SWT dan Allah memberi kemenangan yang besar kepada kita, khususnya negeri Terengganu. Kita dapat mempertahankan kerajaan Terengganu di bawah pemerintahan PAS, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita harap semua anak muda yang sedang menonton pada hari ini ataupun yang berada di luar sana, semua anak muda yang berada di luar sana, khususnya anak muda yang negeri Terengganu, supaya turunlah mengundi pada 12 Ogos nanti. Pilihlah pemimpin yang betul-betul nak jaga, betul-betul nak pelihara agama kita. Pilih pemimpin yang takutkan Allah, yang beriman, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yang boleh sama-sama kita jaga agama kita, yang boleh memimpin kita untuk menuju redha Allah, memimpin negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi saya harap semua turun mengundi pada 12 hari bulan Ogos nanti, dan insya-Allah kita buat pilihan yang terbaik. Okey. Jadi mungkin itu saja yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi
di lain masa, di lain ketika dalam Lubna TV. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Jadi saya mohon maaf di atas segala kesalahan, kesilapan ataupun perkara-perkara yang tidak disenangi. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.